Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada betul-betul di beberapa jam terakhir sebelum masuk ke bulan Syawal, meninggalkan bulan Ramadan yang penuh keberkatan, penuh kemuliaan yang sentiasa dirindui. Saya membuat rakaman ini hanya tinggal kurang lebih 2 jam sebelum azan maghrib berkumandang dan Ramadan meninggalkan kita semua. Dan pada ketika ini tentu ramai dalam kalangan sahabat-sahabat semua yang sedang berada dalam emosi yang pelbagai. Ada yang gembira esok nak sambut Hari Raya, ada yang sedih tak dapat berhari raya bersama keluarga, ada yang kecewa, duka cita dengan situasi semasa, apa yang berlaku di Palestin, atau ada yang mungkin sedang marah, dan pelbagai emosi ini kadang-kadang terhimpun serentak dalam satu masa. Dan tentunya emosi-emosi ini fitrah manusia. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia ini dengan emosi-emosi ini, dan normal lah untuk kita ada pelbagai perasaan. Dan kita juga kongsikan dalam siri dekat ini sejak hari pertama Ramadan sampai ke hari ini, hari terakhir episod yang ke-30, pelbagai doa-doa yang berkaitan dengan emosi-emosi yang kita alami dalam kehidupan. Takut, malas, sedih, gembira dan sebagainya. Dan Masya Allah, kalau kita lihat apa yang berlaku akhir-akhir ini di Palestin, malah menambahkan lagi rasa kedalaman emosi-emosi yang kita alami kan. Kita tengok saudara mara kita yang berada di Palestin, seiman, sama-sama manusia seperti kita, yang didera, ditembak, dibom, diserang di tempat salat, dicemari Masjidil Aqsa, satu tanah mulia, tanah suci umat Islam, di mana di situlah satu-satunya tempat para nabi salat berjemaah, berimamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pernah hadir, pernah berada berjalan di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra. Dan kalau kita melihat bagaimana kedurjanaan Zionis Israel, moga Allah laknat mereka, dan golongan yang mendukung mereka dan menyokong mereka, termasuklah daripada sebahagian golongan pemimpin negara-negara Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di manakah keimanan? Di manakah rasa peri kemanusiaan? Cukup luar biasa apa yang kita lihat ini. Kita berada di zaman yang cukup mencabar. Dan tentunya perasaan-perasaan ini juga membawa kita kepada satu keadaan mungkin ramai yang tak ada mood nak sambut Hari Raya. Kan, ada yang sedih sebab tak dapat berhari raya seperti mana yang dirancang dan diharapkan, dan tak secara genuine, secara nalurinya tak dapat hadirkan rasa kegembiraan yang selalunya dikaitkan dengan hari raya, hari kegembiraan, hari kemenangan, hari kesyukuran. Dan tentunya kita semua melalui satu fasa yang mana kita belajar mengendalikan emosi kita lah. Dan kalau kita lihat ada satu doa, dan tentunya episod terakhir ini episod yang paling susah untuk saya mencari doa ataupun untuk berkongsi satu doa yang dapat menangkap emosi ini dan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun saya bertemu dengan satu doa yang diceritakan dalam Quran dan juga diajarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan hadis ni, Nabi kata baca 7 kali pada waktu pagi, baca 7 kali pada waktu petang. Dan sebelum kita pergi kepada hadis tersebut, kita ingin melihat bagaimana doa ini disebutkan juga di dalam Al-Quran, dengan teks yang sedikit berbeza tetapi menangkap maksud yang sama. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-173, Allah kata, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Apabila diberitahu kepada mereka bahawa manusia, kaum musyrikin, kaum kufar telah menghimpunkan senjata, tentera, harta, media, semua ni untuk mengalahkan kamu, maka takutlah, fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Tetapi orang-orang yang beriman apabila mendengar ancaman ini, fazadahum imana, iman mereka bertambah kuat dan kukuh. Wa qalu, dan mereka menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah
dialah sebaik-baik tempat diserahkan segala urusan. Ini doa yang dibaca turun-temurun oleh para nabi, orang-orang saleh ketika mereka berdepan dengan satu situasi yang genting dan sukar, yang mencabar dan mengguncang keimanan. Misalnya dalam satu peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS, dicampakkan ke dalam api yang besar, yang tidak ada makhluk yang boleh selamatkan Nabi Ibrahim pada ketika itu. Pada ketika itu Nabi Ibrahim berdoa apa? Dia menyebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku Allah, dialah sebaik-baik tempat diserahkan segala urusan. Dan Allah pun menunjukkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada kita semua keajaiban kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh mengarahkan kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan sejahtera, salaman ala Ibrahim, hanya untuk Ibrahim AS. Perkara lain, benda lain semua terbakar, kecuali Nabi Ibrahim AS merasakan kesejukan dan kesejahteraan berada dalam api itu. So kita juga dalam satu situasi yang kita lihat berapa lama dah menderita umat Islam, kan, seolah-olah berada di dalam api yang tak pernah padam lagi ni. Sudah berapa tahun kita berdoa, berusaha dan melakukan segala upaya yang kita mampu, tapi kita rasa, ya Allah, kita masih diletakkan dalam keadaan ditekan, didera. Dan jangan lupa kita doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ulang banyak kali doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mungkin dalam kondisi peribadi pun kita ada kesusahan-kesusahan yang kita lalui dalam kehidupan seharian kita. Dengan hari ini kita lihat kes COVID melonjak ke angka 4,700 lebih. Di negeri Selangor saja 2,000 lebih. Dan itu menimbulkan pelbagai bentuk emosi, ketakutan, kesedihan. Berapa lama lagi kita akan berada dalam PKP? Berapa lama lagi kita nak hidup dalam SOP yang ketat macam ni? Tak boleh jumpa orang, terpisah dengan keluarga dan sebagainya. Doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita serahkan, kita salurkan semua emosi, perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bergantung mutlak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi juga ajar dalam hadis Imam Bukhari, maafkan saya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan beberapa lagi perawi hadis, yang mana Nabi SAW ajarkan untuk baca doa ini 7 kali pada waktu pagi dan baca 7 kali pada waktu petang, iaitu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Apa yang kita sebutkan dalam doa ini, cukup bagi aku Allah, dialah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, kepada Dialah semata-mata aku bertawakal, bergantung harap. Wa huwa rabbil arsyil azim, dan Dia adalah wa huwa rabbul arsyil azim, Dia adalah Tuhan arasy yang agung. Dan Nabi SAW sebut, sesiapa yang membaca doa ini pada waktu pagi 7 kali, pada waktu petang 7 kali, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan untuk diri dia semua keperluan dia dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi sebagai penutup siri dekat ini, siri dekat ni sebenarnya kita mulakan hanya dengan satu perbualan kecil yang berlaku sepetang sebelum Ramadan. Dan tiba-tiba kita kata, okey, kita buat siri dekat ni, kita kongsikan doa-doa, dan Masya Allah begitu pantas Ramadan berlalu. Saya rasa macam baru beberapa hari lepas perbualan itu berlaku, hari ini kita berada di episod terakhir, episod yang ke-30. Dan mungkin dalam perjalanan ini ramai dalam kalangan kita, mungkinlah ramai yang solatnya, puasanya tu tidak menimbulkan begitu tinggi rasa kelazatan, kemanisan iman. Tapi ketahuilah, apabila kita merasakan solidariti yang datang dari lubuk hati yang paling dalam, melihat saudara se-Islam kita didera, ditekan, kita rasa simpati, kita rasa betul-betul ikhlas mendoakan mereka, kita begitu sedih dan concern dengan apa yang berlaku kepada mereka, itu tanda iman kita masih hidup. Itu tanda iman kita masih hidup. Dan mungkin ramai yang rasa sangat sedikit apa yang aku mampu usahakan dalam Ramadan ini, sangat kecil usaha aku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, saya nak akhiri siri dekat ini dengan satu hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis kursi ini Allah Subhanahu Wa Taala yang berkata, yang bercakap. Dan moga-moga hadis ini menjadi inspirasi kita untuk mengakhiri Ramadan ini dengan pengakhiran yang baik, dan kita teruskan spirit Ramadan kita, spirit amal saleh dan mendekatkan diri kepada Allah ini seterusnya dalam bulan-bulan yang akan datang. Hadis ini berbunyi, sabda Nabi SAW, yaqulullah ta'ala, Allah berkata,
Ana 'inda dhanni 'abdi bih. Aku bersama dengan sangkaan hamba-hambaku terhadap aku. Kalau kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita meletakkan harapan, Allah akan berikan menurut harapan dan sangka baik kita. Kalau kita sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka buruklah apa yang kita akan terima. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersama dengan hamba-Ku pada ketika dia mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat aku dalam diri dia, aku akan ingat dia dalam diri aku. Masya-Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau dia mengingat aku dalam satu kumpulan, misalnya siri dekat ini, usaha kita untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kumpulan, kan, siri dekat ni tak tahu berapa ribu orang yang mendengar daripada pelbagai negara, Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat kita dalam kumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan kita ini. Kemudian ini bahagian yang sangat meruntun hati, bahagian kedua daripada hadis ini. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalau dia mendekatkan diri kepada aku sejengkal. Sejengkal ni kecil tau. Baby steps. Kalau kita rasa kita hanya mampu mendekatkan diri kepada Allah dekat kecil macam ni je, kita rasa tak signifikan, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala signifikan. Allah kira walaupun baby steps. Allah kira walaupun sejengkal. Allah kata apa? Aku akan dekatkan diri kepada dia dhira'an, sehasta. Allah kita dekatkan sikit kepada Allah SWT, diri kita, Allah dekatkan lebih banyak mendekat kepada kita. Kemudian Allah kata wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Kalau dia berusaha mendekatkan diri kepada aku sedepa ataupun sehasta, Allah Subhanahu Wa Taala akan mendekatkan diri kepada kita sedepa. Dan apabila, Masya Allah, wa in atani yamshi, apabila mereka datang kepada aku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan datang kepada dia dalam keadaan berlari. Kita mungkin perlahan dalam proses nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah kata, kalaupun dia datang perlahan, dia dekatkan diri kepada aku akan datang dekatkan diri kepada dia dalam keadaan berlari, laju. Sebab tu apapun yang berlaku dalam Ramadan ini, dalam beberapa jam yang berbaki ini, kita banyakkan istighfar, bersangka baik dan berdoa kepada Allah SWT. Yakin sepenuh hati. Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu berdoalah kepada Allah, kamu yakinlah sepenuh hati doa kamu akan diterima. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Kita yakin, kita berdoa, kita akan masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa-doa kita semua akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan ini kita telah berusaha, moga Allah terima usaha kita. Banyak sikit pun amal kita, moga Allah kira semuanya di sisinya, dan kita harap dengan berlalunya Ramadan ini kita dapat terus kekalkan usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya mungkin ada momentum ibadah yang akan menurun, tapi kita mahu terus berada di atas landasan yang berusaha, walaupun sejengkal, walaupun sedepa, walaupun sehasta, walaupun berjalan. Kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, kerana Allah sentiasa dekat dengan hamba-hambanya. Tak kira hamba dia pergi sejauh mana pun meninggalkan Allah dengan dosa dan maksiatnya, tapi pada ketika dia memanggil Allah, dia mencari Allah, Allah sentiasa dekat. Saya mewakili tim Hijraat yang kecil, ingin mohon maaf di atas segala silap dan salah sepanjang siri ini berlangsung. Kita mohon feedback, nasihat, pandangan daripada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang mendengar. Mungkin ada idea siri-siri yang baru kita boleh buat, mungkin ada perkara yang boleh kami perbaiki. Kami ingin mendapatkan feedback daripada anda semua. Dan saya ingin juga mengambil kesempatan ini mewakili tim Hijraat mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga Allah terima semua amal soleh kita, dan kita terus bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terus mencari dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa dekat dengan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.